Seperti mana yang kita sudah maklum bahawa pembentukan Perlembagaan Malaysia telah melalui satu proses yang panjang dan ia merupakan gabungan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan Melayu lama dan juga penjajah Inggeris. Unsur-unsur daripada pemerintahan Inggeris yang diserap masuk ke dalam perlembagaan adalah jentera kerajaan, parlimen dan kewarganegaraan. Unsur ini dikenali sebagai unsur moden, manakala unsur-unsur tradisi pula diambil daripada sistem pemerintahan Melayu lama, iaitu bahasa kebangsaan, agama persekutuan, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak dan juga pemerintahan beraja. Unsur-unsur tradisi ini dikenali sebagai amalan pra-British kerana ia merupakan unsur-unsur yang telah lama wujud ratusan tahun sebelum perlembagaan diwujudkan pada tahun 1975. Tujuan perlembagaan ini diwujudkan adalah bagi menstabilkan sistem politik negara. Kini kita beralih pula kepada bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan telah termaktub sebagai perkara 152 iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak bangsa lain untuk menggunakan bahasa mereka. Sungguh pun begitu, perkara ini melindungi bahasa-bahasa lain dan memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun yang boleh dilarang ataupun ditahan daripada menggunakan, mengajar serta belajar bahasa-bahasa yang lain. Apakah rasional perkara 152 ini? Yang pertama, digunakan sebagai alat perpaduan. Seterusnya, merupakan bahasa lingua franca. Yang ketiga, menjadi bahasa rasmi semasa di zaman penjajah. Akhir sekali, diterima sebagai bahasa kebangsaan bagi prasyarat penerimaan hak kewarganegaraan oleh etnik bukan Melayu. Unsur tradisi dalam perlembagaan yang kedua adalah agama dan persekutuan. Dalam perlembagaan Malaysia, orang Melayu didefinisikan sebagai orang beragama Islam yang mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam bahasa Melayu. Kedudukan Sultan sebagai ketua agama diperkukuh apabila Inggeris campur tangan di negeri-negeri Melayu pada tahun 1870-an. Bermula dengan perjanjian Pangkor 1874, kuasa Raja-Raja Melayu telah dihadkan dalam adat istiadat dan agama Islam sahaja dan Sultan hendaklah menerima nasihat dari penasihat Inggeris. Setelah merdeka, Islam menjadi agama rasmi. Negara serta kerajaan juga memperuntukkan perbelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan Islam seperti membina masjid dan sekolah agama. Tambahan lagi, sesuai dengan negara demokrasi, agama lain bebas diamalkan tetapi dilarang menyebarkannya pada pengganut agama Islam. Selanjutnya, unsur tradisi dalam perlembagaan ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Hal ini menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak pribumi mana-mana negeri Sabah dan Sarawak serta menjaga kepentingan kaum-kaum lain mengikut peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia iaitu Perkara 153. Misalnya, hak istimewa yang meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan dan kemudahan khas yang lain. Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan dengan berhati-hati untuk memastikan tiada siapa yang merasakan kehilangan sebarang keistimewaan akibat daripada pelaksanaan dasar tersebut. Pemerintahan beraja wujud sejak dalam sistem sosial di negeri-negeri Melayu berabad lamanya. Menurut sistem beraja ini, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri. Raja dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik sebelum penjajahan British. Semasa penjajahan British, kuasa mutlak mulai terhad. Raja mesti menerima nasihat residen British dalam semua perkara kecuali hal adat istiadat Melayu dan agama Islam. Hal ini juga berlaku semasa Malaya Union diperkenalkan bagi menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu. Kuasa Raja Melayu dikembalikan apabila Persekutuan Tanah Melayu diperkenalkan setelah Malaya Union mendapat tentangan hebat dari orang Melayu. Setelah negara mencapai kemerdekaan, institusi beraja dikekalkan
di bawah konsep raja berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Menurut konsep raja berperlembagaan, raja juga bertindak mengikut kuasa perlembagaan yang telah ditetapkan. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah peranan unsur tradisi dalam perlembagaan. Peranan unsur tradisi dalam perlembagaan ialah menstabilkan sistem politik negara dan laporan dibuat oleh Suruhanjaya Reid menekankan betapa pentingnya perlembagaan mengambil kira faktor-faktor sejarah, tradisi, ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun 1957. Unsur tradisi dalam perlembagaan juga memainkan peranan sebagai prasyarat dan pemufakatan yang telah dipersetujui dan diterima oleh orang Melayu dan bukan Melayu. Unsur-unsur tradisi seperti hak istimewa orang Melayu, Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan sebagai prasyarat penerimaan hak kewarganegaraan oleh etnik bukan Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.